Asim yang berada di SK Petrajaya ya. di Petrajaya, Betul. di Dun Tupong. Apa khabar Asim? Betul saya. Khabar baik. Terima kasih Hakim dan juga Hafizi di Bukit Jalil. Apa khabar anda berdua di sana? Baik, saya Khabar baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Baik Asim, teruskan dengan tinjauan anda. Sejak pukul 7.30 pagi tadi telah pun dibuka. Bagaimana agaknya crowd ataupun pengundi-pengundi di sana? Baiklah, terima kasih anda berdua. Yang pastinya dapat saya bawakan, saya berada di SK Petrajaya yang mana ini adalah antara 23 pusat mengundi bagi DUN N6 Tupong, yang mana DUN N6 Tupong menyaksikan pertembungan antara GPS, PKR dan juga ada calon lain yang akan meraih undi dan juga akan memastikan mereka dapat balik kerusi DUN Tupong. Apa yang boleh saya bawakan, seramai 26,004 pengundi berdaftar yang ada di DUN Tupong ini, yang mana mereka akan menunaikan tanggungjawab mereka hari ini bagi memilih wakil rakyat yang akan mereka wakili. Tetapi ingin juga saya bawakan, seawal pukul 7 pagi tadi sudah ada pengundi-pengundi yang beratur bagi menunaikan tanggungjawab mereka. Selepas saja pukul 7.30 pagar di sekolah SK Petrajaya ini telah dibuka dan dibenarkan untuk masuk, tetapi sebelum itu sudah pastinya proses sanitasi SOP COVID-19 itu tetap telah diberi keutamaan oleh pengurus pilihan raya di pusat mengundi SK Petrajaya ini. Tetapi apa yang boleh juga saya bawakan, jika dari semalam hingga ke pukul 6 pagi tadi keadaan hujan renyai-renyai, sekejap lebat dan sekejap renyai-renyai hinggalah pukul 7 tadi. Dan sekarang jika kita dapat juga saya bawakan, keadaan masih lagi berjaga-jaga, keadaan cuaca yang sangat mendung di seluruh kebanyakan negeri Sarawak ini. Yang pasti tadi bila saya sempat bertemu dengan para pengundi yang beratur di depan sekolah perkarangan sekolah SK Petrajaya ini, yang mana mereka mengambil kesempatan ini untuk menunaikan tanggungjawab pada waktu pagi, awal pagi untuk menunaikan tanggungjawab bagi memastikan keadaan, maknanya lebih awal menunaikan tanggungjawab bagi supaya mengelak dari perkara yang tidak diingini berlaku pada sebelah petang atau sebagainya jika hujan terlalu lebat dan sebagainya. Tetapi ada juga yang mengatakan tanggungjawab ini perlu dibuat dahulu sebelum mereka pergi bekerja, maknanya mengundi dulu, selepas itu akan pergi bekerja. Hakim dan Hafizi. Baik Asim, mungkin dapat ceritakan sedikit. Difahamkan jika di Melaka terlebih dahulu SOP-nya, walaupun mereka ini mempunyai simptom-simptom COVID-19, mereka juga dibenarkan untuk membuang undi ataupun mengundi sendiri. Bagaimana agaknya persiapan di pusat-pusat pengundi? Mungkin ada khemah khas mungkin dapat diceritakan untuk mereka ini semua. Betul. Jika kita sekarang pilihan raya negeri Sarawak ini, kalau kita tahu pilihan raya negeri Melaka, pilihan negeri Sabah, banyak penambahbaikan yang dilakukan oleh SPR itu sendiri. Yang mana sebelum kita masuk, dia ada beberapa kemah di situ untuk kita memeriksa suhu, mengimbas kod MySejahtera. Selain itu, jika yang bergejala, ada kemah khas yang disediakan untuk mereka menunaikan tanggungjawab. Jika mereka dalam keadaan yang sihat, alhamdulillah, mereka akan terus boleh menunaikan tanggungjawab. Tetapi ingin juga saya bawakan apa dari pengamatan saya sepanjang hari penamaan, juga hari mengundi awal dan juga pada hari ini, hari penentuannya 18 Disember ini, yang mana proses sanitasi itu dilakukan secara berkala oleh pengurus atau sesuatu pusat pengundian. Ini bagi memastikan penularan COVID-19 itu sekurang-kurangnya dapat dicegah daripada orang kata menular. Kalau tiada proses sanitasi secara berkala itu, saya pasti ini mungkin akan merebaknya penularan COVID-19. Tetapi inilah yang dilakukan sepanjang pilihan raya negeri Sarawak, yang mana jika tadi seawal pukul 7 sudah ada proses sanitasi dilakukan dan akan dilakukan secara berkala. Jika saya lihat kepada pengundi, proses pengundian awal itu dilakukan secara berkala pukul 10, pukul 12 dan sebagainya. Baik, terima kasih Asim Hasan atas perkongsian itu tadi.